Saya tengok peluang yang terdekat yang kita boleh bantu adalah anak-anak kita nak meneruskan pengajian. Yang ini dia orang result baru keluar 2 hari. Tarikh tutup kebanyakan beasiswa dan pinjaman begitu dekat. Minggu depan. Bayangkanlah orang duduk di kampung nak online itu. Sebab semua permohonan dia nak kena attachment pakai ni. Kita bimbang ada anak-anak kita yang SPM bagus, straight A apa semua tak dapat scholarship, beasiswa ataupun pinjaman. Bukan kerana tak layak tapi sistem. Sebab deadline dia begitu dekat minggu depan. Ada yang deadline setengah GNC dah habis dah pun. Dah habis dia punya tempoh bulan Mei hari itu. Jadi ada yang layak untuk belajar, akhirnya tak dapat. Ini peluang kita lah tuan-tuan untuk membantu. Budak-budak belajar ni manfaat menolong dia orang belajar besar pahala dia. Ada satu kisah dalam Duratul Nasir, dia nak bagi semangat tuan-tuan yang masih fikir aku nak sedekah apa ke masjid dah lawa dah apa lagi aku nak sedekah. Sedekah satu lagi sedekah budak belajar. Dalam kitab Duratul Nasir ada diceritakan ada 2 orang lelaki dia bergaduh depan pintu syurga. Berebut nak menentukan siapa paling layak langkah masuk dulu. Sebab siapa yang boleh langkah masuk pintu syurga lebih awal dari orang lain, ini bererti orang ini kedudukannya tinggi. Jadi masing-masing kata, aku dululah, sangkut akulah. Dia bukanlah bergaduh nak menentukan siapa nak langkah je. Allah pun titah malaikat, settlekan. Datang malaikat tanya, ni apa bising-bising? Tuan, dalam ramai-ramai ni saya paling cepat patutnya masuk. Malaikat tanya, ente tahu macam mana ente lebih awal? Saya dulu tuan haji mabrur. Saya haji mabrur. Saya bukan ikut package, saya ikut muasasah. Susah pun haji saya ikut, bukan main package tidur atas tilam. Dia bukanlah haji package tak mabrur, tidak. Mana dia susah tidur atas padang pasir, susah 45 hari duduk sana. Campur dengan delay lagi. Saya haji susah. Saya sabar, saya redha. Saya buat ibadat, saya jaga niat, saya tak mengumpat tabung haji. Itu syarat utama mabrur, tidak mengata tabung haji. Tuan-tuan jangan ingat, jangan lupa tu. Ni saya mengata tabung haji, ingat tabung haji tu kerajaan enggak. Agensi kerajaan je yang menguruskan kita. Dia bukan boleh buat keputusan yang melibatkan dasar negara Saudi. Dia punya permohonan macam-macam jemaah kadang-kadang. Mengata tabung haji. Dia pun katalah, saya tak mengata, saya tak apa. Jadi sehari ni saya dah confirm dapat haji mabrur, saya nak tuntut. Saya nak tuntut balik. Kemudian ketika itu malaikat pun tanya, beginilah Pak Haji. Pak Haji dulu dapat haji mabrur sebab Pak Haji pergi kursus kan. Ya 17 siri, saya tak konten pun tabung haji buat. Jadi mungkin Pak Haji dapat semangat hasil daripada guru tu mengajar penceramah tabung haji tu. Jadi beginilah, boleh kita bagi penceramah tabung haji itu dulu masuk. Sebab dia bersungguh-sungguh bagi semangat, baru Pak Haji dapat. Pak Haji tu fikir-fikir, okeylah. Bolehlah bagi ustaz tu dulu masuk. Okey, settle. Panggil pula yang kedua. Kau ni apa gaduh-gaduh orang tua-tua ni? Tuan, saya dulu mati syahid fisabilillah. Patutnya ramai-ramai ni saya yang layak masuk dulu. Saya bersimbah darah ni berjuang ni. Kamu tahu di mana orang mati syahid lebih cepat masuk syurga? Oh, dulu saya dengar ceramah di masjid ni sebut fadilat amalan kita antara berjihad. Saya berjihad, saya berlawan dengan pergi sampai ke orang hiyar berlawan. Saya tak tahu bentukan saya berlawan tentera Burma mati ketika. Jadi hari ni saya nak tuntutlah saya punya ni. Kata mereka ginilah, kamu jadi semangat sampai pergi berjuang tu sebab kamu dengar ceramah kan? Iyalah dengar ceramah dalam YouTube. Kita bagi ustaz YouTube tu dulu masuk boleh atau tidak? Kalau tak kerana dia, kamu tak tahu fadilat mati syahid. Ya tak ya juga. Okeylah, saya kompromi, bagilah. Ringkas cerita banyaklah amalan-amalan itu. Akhirnya malaikat pun panggil. Mana dia para ulama, asatizah, tutup guru yang dulu berjuang berhabis-habisan untuk nak mengajak manusia balik kepada jalan. Silakan masuk ke syurga lebih cepat daripada orang lain. Kebetulan para ulama, para agamawan ni semua orang yang tawaduk, orang yang tahu diri. Kata tuan, wahai tuan malaikat, kami akui kerana usaha kami ramai orang jadi baik. Tapi kami kena mengaku juga hari ini kami jadi alim kerana dulu ada orang yang sponsor kami belajar. Kami takkan dapat ilmu belajar sampai ke Timur Tengah kalau kami tak ada duit.
Kami dulu belajar duduk di kampung, duduk di sekolah, tapi ada orang dia bantu sekolah kami, bayarkan elektrik, bayarkan yuran, bagi makan di kantin, macam-macam. Kemudian kami dapat sambung ke Mesir pula, dapat pula tiket. Ada orang pula sponsor, ada majlis agama, ada yang berhormat bagi, orang dia bagi, beg pun dia bagi. Kami relax kan, duit poket lagi bagi. Kami belajar di Mesir, rumah pun tak ada pula rumah kerajaan negeri buatlah rumah Melaka lah. Itu sumbangan tuan-tuan juga daripada wakaf dan sebagainya kan. Kami duduklah bayarlah 50 pound Egypt sebulan, RM50 sebulan bayar sewa. Duduk dalam bandaraya Kairo tu RM50 sebulan. Makan pun ada, pergi belajar pun okey. 4 tahun kami belajar, kemudian balik dapat pula kerja di masjid, jadi imam dan sebagainya. Jadi kami ni jadi begini kerana ada orang yang membantu kami. Maka apa kata mereka? Mana dia dulu dermawan-dermawan, hartawan-hartawan yang banyak membantu anak-anak ni belajar sampai jadi orang alim ni. Masuk kamu ke surga lebih cepat pada orang lain. Rupanya orang yang bersedekah lagi cepat masuk surga berbanding orang haji mabrur, berbanding orang mati syahid. Don't play-play. Tuan-tuan ingat orang kaya-kaya ini semua muka neraka belaka ni. Tuan-tuan jangan cakap macam tu. Dia tanggung budak belajar berapa ramai. Dan budak-budak tu pula besar jadi hafiz, jadi imam, jadi mufti pun ada. Itu dia panggil pahala berganda, dia panggil multiplier effects. Dia sponsor satu orang, orang itu belajar, ilmunya kekal. Ini yang dipanggil wakaf ilmu. Kalau saya sebut sedikit pakai wakaf, pasal wakaf, wakaf yang paling orang tercari-cari sekarang wakaf ilmu. Macam wakaf bangunan, bagus. Wakaf masjid, wakaf tanah, wakaf buat hospital, semua bagus. Tetapi wakaf begitu, dia ada limit dia. Limitasinya adalah masjid berapa tahun boleh berdiri. Kalau dapat kontraktor kong kali kong, 3 tahun dia teruk dah masjid tu. Bocor sana sini, tu kangkung-kangkang aku dicampur, contoh. Jadinya barang biasa tak lama. Tapi ilmu sampai kiamat. Tuan-tuan sponsor satu orang, dia pergi belajar Fatihah saja. Tak payah ceritalah belajar fiqh, belajar banyak, dia belajar Fatihah. Dia pandai baca Fatihah, dia semayang. Setiap kali dia semayang, tuan-tuan dapat pahala. Dia ajar pula Fatihah kepada orang lain. Orang lain tu pula amal, tuan-tuan dapat lagi. Macam MLM jugalah ni, macam cara step. Baik tu untung sedekah untuk orang yang belajar. Jadi kalau ada anak-anak di kampung kita ni, selepas minggu depan dapat keputusan tak dapat sponsorship ke apa ke, kalau kita boleh bantu-bantulah. Bantu tuan-tuan. Tapi tengok potongannya jugalah. Kalau tak berapa nak membaca hari esok tu, ambilkan berat bagi. Kalau betul-betul dia layak, result dia pun bagus, mak bapak pun kata memang dia ni rajin, cuma masalah kewangan saja nak pergi. Maklum sajalah, universiti kalau dalam negara, luar negara pun kos makin meningkat juga. Ada satu cerita, ni cerita benar, cerita yang berlaku. Ada satu orang ulama Syria, dia pernah bercerita. Cerita ni disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani. Dia ni ulama besar di Syria. Dia berkongsi satu cerita yang berlaku depan mata dia di perkuburan Ad-Dahdah. Dahdah ni satu perkuburan dekat dengan Damsyik di Syria. Dahdah ni kalau dengan Masjid Umawi 10 minit. Masjid Umawi ni kita orang Islam kena kenal sebab dia adalah masjid tempat turunnya Nabi Isa AS nanti. Nabi Isa dia akan turun di Masjid Umawi. Jadi 10 minit dari situ ada perkuburan Dahdah. Dahdah ni kawasan perkuburan tempat bersemadinya para ulama, aulia dan syuhada. Bukan kaleng-kaleng yang ke bumi di situ. Dia dinamakan sepenuh nama seorang ulama hadis yang terkenal dulu di Syria. Jadi Syekh Burhani bercerita, ada satu orang penggali kubur. Dia memang standby dekat kubur tu untuk nak menggali apa semua. Datang satu orang wanita, beritahu, "Tuan, boleh tak saya nak kebumikan jenazah saudara saya lelaki-lelaki?" Boleh, tak ada masalah. Dia pun siapkanlah liang apa semua. Kemudian kata penggali kubur ni, "Aku nampak daripada jauh orang datang ramai, berpakaian hitam bawa jenazah." Buat tak tahu je lah. Dia standby je lah nak kambuskan balik semua. Ketika dia turun nak masukkan jenazah di liang, ra'aitu ajaban. Aku melihat sesuatu yang tak pernah aku tengok selama ini.
fi hadzal athna yanfatihu al-qabr wa yusbihu rawdatun min riyadil jannah. Ketika jenazah ni nak dimasukkan, aku tengok kubur dia ni tadi sempitnya, jadi luas pula saujana mata memandang. Kemudian aku nampak macam taman bunga lah kubur dia ni. Sudah, dia kata, ini bukan mayat biasa-biasa ni. Wajah malakani akhazahu, dan depan mata aku jenazah yang bawa aku letak tadi, aku tengok ada 2 malaikat ambil jenazah ni bawa tempat lain. Ketika dia sedang nak mengemas-ngemaskan jenazah ini, tapi dia tak cerita kepada siapa-siapa. Dia tak adalah nak tanya kepada perempuan ni tadi, tanya pada orang yang datang. Sebab dia pun rasa ke aku tengah haid, aku pun tak tahu kau ada ketum ke apa ke aku. Dia pun tak tahu kau kena sisya ke takutkan dia jadi pening apa. Jadi kan kalau cakap kan macam aku ni mabuk sangat. Dia tak cerita, dia diam je. Selang beberapa bulan, wanita yang sama datang lagi. Jumpa dengan penggali kubur, tuan boleh kumikan jenazah? Ni yang dulu datang. Boleh, no problem. Dia pun gali kubur. Gali, masuk lagi, dapat benda yang sama. Tengok kuburnya luas, ada bunga-bunga, taman cantik, dan ada pula wajah malakani akhazah. Datang pula malaikat ambil jenazah dia. Tapi kali ni penggali kubur kata tak boleh jadi. Aku nak kena tanya juga. Dia dah 2 kali dah ni. Ni bukan mabuk lagi ni. Dia pun panggil, makcik, minta maaf. Madza kana ya'mal hadza wa dha? Apakah jenazah yang tadi dan yang saya kurungi sebelum ni dah buat? Makcik tanya, apa hal pula? Saya tengok benda yang ajaib. Dia pun cerita gini-gini. Wanita ni menangis. Maka kata wanita ini, fakana taliban ilmi. Dia kata, amal awal fakana taliban ilmi. Jenazah yang awak tanam bulan lepas, saudara saya, adik-beradik saya, dia ni seorang penuntut ilmu. Jadi memang kalau kematiannya cara begitu tak pelik lah. Dia sedang mati, sedang belajar. Wa kana thani ya'mad najjar yuqaddimu li akhihi nafaqatan talab al-ilmi. Yang awak bawa kurmi tadi, abang kepada dia, pada arwah yang bulan lepas, dia inilah yang menanggung adik dia belajar daripada start belajar. Maka ketika itu si penggali kubur tarakal maqbarah wa nazala minha ila jami' taubah. Dia terus campakkan skop dengan cangkul dia. Dia kata, mulai hari ni aku nak berhenti buat kerja gali kubur. Dia pergi ke masjid, nama masjid Jami' At-Taubah, dekat dengan Syria. Masjid Jami' At-Taubah ini bukan masjid biasa-biasa. Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam Ibnul Jazari ni dulu-dulu ulama yang jago-jago ni pernah jadi khatib di masjid Jami' At-Taubah ini. Dia pergi ke masjid Jami' At-Taubah, kemudian dia berhenti gali kubur. Dia nak jadi pelajar semula. Dia nak belajar. Sejak itulah si penggali kubur ini, dia mengaji dengan tekun sehingga dia menjadi ulama besar di Damsyik. Dan kalau tuan-tuan cari dalam sejarah penggali kubur itu yang jadi ulama, namanya Syekh Abdul Rahman Al-Haffar. Haffar itu maknanya penggali. Dia kekalkan namanya Al-Haffar. Dia nak tunjukkan dia dulu penggali kubur. Syekh Abdul Rahman ni keturunan ni pun ramai yang jadi ulama. Antara Syekh Abdul Razak Al-Haffar dan ramai lagi. Sampai ke Imam Masjid Taubah, ketika dia datang nak belajar tu, dia pun heran. Umur dah 40 tahun lebih. Jadi katanya ente kalau nak start daripada A, kena start dengan kitab Matan Jurumiyah. Dia dah tua, 40 lebih, nak start dengan Matan Ajrumiyah. Dan kalau ngaji pondok, ini kitab bahasa Arab ataupun Nahwu Saraf. Kita belajar mengenal imbuhan. Kalau nak bahasa Melayu, dia dah tua, tapi tak apalah, dia belajar sungguh-sungguh. Biasanya kalau peringkat sanawiyah pondok, kalau peringkat 1 atau 2 sanawiyah, belajar kitab Matan Ajrumiyah. Lepas tu dia khatam, dia beralih pula kitab lebih tinggi, kitab Al-Imriti, Qawaidud Durriyah, Mulakhas Matan Alfiyah. Luar biasa sekali. Tapi apa pelajaran yang kita boleh ambil? Bantulah orang yang nak belajar. Bantulah. Start minggu depan ni bolehlah kita bantu. Kita pun tak adalah banyak sangat duit, tapi setakat nak tolong belikan tiket kapal terbang tu bolehlah, mampulah kita. Kalau tak ada tiket, aku sponsor tiket. Berapa tiket? 2,000 lebih. Tak apalah, pakcik bayar. Kau belajar elok-elok, jadi orang berguna, jadi engineer, jadi arkitek, jadi apa saja. Balik esok berbakti kepada anak bangsa tanah air kita, bantu agama kita. Kau pandai engineer, kau bantu masjid. Macam mana nak buat engineering?
Pandai arkitek kau buat bangunan cantik-cantik, orang tengok, orang ingat Allah. Itu dapatlah pahala kepada kita. Jadi hadirin hadirat sekalian, jomlah kita bersedekah, Allah akan beri kita manfaat di dunia sampai di akhirat.